A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah 'azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, pada pagi yang berbahagia ini Allah memberikan keizinan kepada kita untuk sama-sama kita berhimpun di rumah Allah ini, dan mudah-mudahan ia menjadi jariah yang termahal untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan, secara tidak langsung hari ini merupakan hari ke-6 kita berada di dalam bulan Ramadan. Pantas masa berlalu dalam suasana kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Macam-macam hikmah tersingkap, banyak perkara yang menjadikan ia satu pengajaran, dan banyak yang kita pelajari daripada ujian dan musibah yang Allah berikan. Pun begitu, walaupun didatangkan kepada kita musibah, bukan berarti kita semakin jauh daripada Tuhan. Jadi pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, di surau kita ni saya banggalah, ramai kan? Sampai tak ada ruang dah. Nasib patut SOP. Kena ada senggang-senggang sikit Takut tak pasal-pasal 10,000 bagi duit raya. Baik, tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, pagi ini saya nak mengisi ruang waktu untuk kita melihat bagaimana hidup ini yang begitu singkat. Tak lama sebenarnya. Walaupun pada hari ini kita menjangkakan mungkin aku muda, lambat lagi nak tua. Yang tua jiwanya muda, jadi tak tahu bila nak mati. Nak kerja muda belaka. Tuan-tuan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, semalam masa saya borak-borak sebelum live di TV1 tu, kalau tuan-tuan tengok TV1 semalam kan, pukul 7 tu, borak dulu baru buka. Dia punya TV1 semalam ni lah, dengan Khair Rahman. Dia ceritalah kat saya, okey, inilah kira Ramadan ni. Dia kata, ustaz, saya ni ustaz, kalau buat Ramadan ni teringat zaman dulu-dulu. Kita pun teringat kalau cerita buat zaman dulu, tak cerita. Dia cerita pada saya, antaranya banyak benda lah kan. Jadi apa pun saya ambil pengajaran bahawa hidup ini memberikan kepada kita pengajaran yang besar. Daripada kita kecil sampailah kita meningkat dewasa, sampailah kita jadi orang yang dah tua. Yang kecil itulah kita belajar, sampai bila dewasa, ilmu itu yang kita akan ajar untuk orang lain. Jangan pula kita kurang ajar. Kita dah semakin besar, semakin dewasa, kita kena mengajar orang lain. Tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, macam pagi ni kan, kita berjumpa. Saya suka untuk berkongsi sesuatu yang untuk kita amalkan. Paling mudah adalah sunnah Nabi SAW. Disebut dalam satu hadis sahih daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, ataupun zaujun Nabi SAW. Dia sebut kata, iza kana subhi, ataupun iza asbaha. Dalam satu riwayat lain disebut kata, iza salla subhi, ketika Nabi SAW berada di waktu subuh, atau ketika Nabi berada dalam keadaan solat subuh. Diterjemahkan oleh para muhaddis, keadaan solat subuh tu bukan dalam solat, di luar solat. Maksudnya selepas solat subuh, Nabi membacakan doa ini. Kita amalkan awal pagi. Ni doa awal pagi yang Nabi buat. Apa doanya? Doa ni terkandung dalam maksurat. Bagus. Alhamdulillah ada live lagi. Kan? Tuan-tuan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, baguslah. Facebook pun tengok, sini pun tengok live. 2 kali live tuan-tuan. Tu betul-betul fokus tu. Berapa Haji? Oh, sen. Bagus. Ni bagus ni, nak dapat pahala free. Sungguh-sungguh, nak dapat pahala free mudah je. Kan? Kita share dengan orang, tapi jangan share benda tak elok kan. Pagi ni elok kita share lah. Baik.
Doa Nabi yang kita boleh ingat dan mungkin kita hafal dah bila baca maksurat tu, kan, pagi dengan petang tu. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kan? Kita baca kan? Daripada budak kecil rasanya ingat doa-doa ni. Sampai siap buat lagu lagi. Saya lah buat lagu. Tapi sebelum saya buat lagu ni, saya tanya dengan guru saya dulu. Saya tanya dengan almarhum Datuk Dr. Harundin. Saya tanya dengan Datuk Sri, waktu tu dia Sahibus Samahah, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Saya tanya dia, Datuk, yang Datuk Harun tu saya panggil Pak Lang. Mungkin yang dah tahu, yang tahulah, yang tak tahu saya nak beritahu. Datuk Harun tu Pak Lang saya, Pak Menakan, bapa saudara. Jadi masa dia hidup, saya tak nak cerita ke orang, kata saya ni bukan tak mau mengaku. Siapalah kita di samping dia yang lebih hebat daripada kita. Biar orang kenal saya baru saya cerita. Tapi bila mereka dah meninggal baru saya cerita. Sebab saya nak kenang balik jasa baik diorang mengajar kita erti dewasa. Tuan-tuan dan puan, saya tanya kepada mereka, boleh tak kalau kita nak melagukan zikir-zikir dan doa ni? Banyak perbahasan. Tapi saya mengambil pandangan yang membenarkan dengan syarat. Maka saya bawa lagu ni, yang penting lagu tu tidak, muzik ni tidak keterlaluan dan dia punya mesej jelas. Kan? Ni saya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Orang nak sebut pun tak reti. Kan? Jadi kita sebut dengan jelas. Saya buatlah lagu sikit. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dia buat lagu ni dah kalik sikit. Sekejap lagi ambil macam surat sampai tekat tu. Allahumma inni as'aluka. Tak apalah, buatlah, yang penting ada lagu. Sonok sikit, tambah-tambah mengajak anak-anak kecil. Dia akan ikut. Sebabnya lagu-lagu yang saya keluarkan daripada TV ni, di TV ni, rata-ratanya mendapat sambutan yang cukup tinggilah daripada golongan wanita, ibu-ibu, telefon, mesej, WhatsApp dan sebagainya. Ustaz, anak saya suka Ustaz. Alhamdulillah. Saya pun suka Ustaz. Alhamdulillah. Sonoklah. Dia kata anak saya bila video Ustaz ni, lirik video Ustaz ni yang masuk kat TV, anak saya yang gaduh-gaduh ni berhenti bergaduh. Tengok Ustaz dulu. Oh, insya-Allah, alhamdulillah. Habis Ustaz zikir, sambung gaduh balik. Oh, tak jadi. Tapi tak apalah, setidak-tidaknya budak-budak suka. Dia ada melodi yang boleh kita gunakan. Baik tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, saya tinggalkan untuk kita amalkan bersama, kerana kandungan ini mencakupi apa yang kita nak hari ini. Betul atau tidak? Cuba persoal dalam diri. Pertama, kita minta pada Allah, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu. Ni doa kita minta pada Allah. Ilman nafi'ah, kita nak ilmu yang bermanfaat. Berapa banyak ilmu yang kita ada hari ni yang kita kurang manfaatkan? Bukan tak ada ilmu, ada ilmu masing-masing ni. Ilmu ni luas, bukan hanya sekadar ilmu agama, ilmu ekonomi, ilmu rumah tangga, ilmu pendidikan anak-anak, semua tu ilmu. Kan, kita ilmu ni mencakupi segala jenis kehidupan kita ni, aspek kehidupan banyak luas. Yang kita tak tahu ilmu itu sejauh mana dimanfaatkan. Sebab tu kita minta pada Allah, ya Allah, yang pertama ilmu itu biarlah aku dapat ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan bagi datang surau, tambah adik kecil kan, mengantuk siang kat dia. Tapi main tengok ada orang nyanyi, pani suruh buat, ayah nyanyi, tuan jadi ustaz nyanyi. Dengan ayah dia kena nyanyi. Contoh pengajaran untuk semua. Satu, ilmu yang bermanfaat ni, masya-Allah tabarakallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, di antara perkara yang tidak akan terputus bila kita terputus hubungan dunia dengan akhirat ni. Maksudnya kita dah meninggal, kita dah tak ada apa-apa untuk bekalan akhirat, melainkan ada satu benda. Ada tiga benda semua. Salah satunya ialah ilmu yang dimanfaatkan. Ni kita nak ni. Saya pun nak tinggal tu je tuan-tuan. Bukan saya nak tinggal apa. Duit saya tak banyak, tapi bolehlah beli rumah. Banyak lah. Macam pagi tadi kan, saya minta izin pihak surau. Saya main awal tadi tuan-tuan, main qiyam dulu sini. Terkejut ni apa ya. Indosiar sebenarnya dengan program Aksi Asia, wakil-wakil Asia ni lawan bertanding. Dia macam PU, macam da'i itulah juga, tapi dia buat waktu sahur. Oh, memang clear, makit terus qiyam. Kita mata merah nak menjuri waktu tu pula kan. Tintong-tintong pun buat juga. Tuan-tuan dan puan, sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak sebut apa? Bila kita main sini, benda yang kita tak tahu nak dapat manfaat tu macam mana, kita duduk dalam situasi kita berkecimpung dengan orang yang pelbagai, tak kisah latar belakang tuan-tuan.
Tapi lebih baik kita berkawan dengan orang yang lebih alim, lebih baik daripada kita dari sudut pekerti akhlaknya. Kita akan tempias dengan dia. Daripada kita berborak kosong, kita buat sesuatu yang sia-sia, akhirnya tidak datangkan apa-apa pulangan. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan pagi ni tuan-tuan dapat satu doa yang mungkin sebelum ni dah tahu dah. Cuma lebih diperkukuhkan pandangan kita untuk kita mengamalkan lepas ni. Bahawa ia bersandarkan dengan satu hadis Nabi. Dan Nabi buat ketika subuh. So waktu subuh ni waktu yang baik. Kita doa yang pertama, mudah-mudahan hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat tu kita mampu untuk memberi orang lain kepada orang lain untuk dimanfaatkan bersama. Kan? Tu yang pertama. Yang kedua, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik. Tuan-tuan dan puan sahabat rahimakumullah sekalian, dalam perbahasan ulama muhaddis dalam hadis ini, rezeki ni daripada Allah. Thayyib ni yang baik. Dia bukan hanya konteks halal. Tayyib ni menyeluruh, bersih daripada segala aspek. Faktor fizikalnya, faktor yang diambil daripada sumbernya, faktor untuk disampaikan, semuanya dalam keadaan baik. Dan Allah tidak akan terima sesuatu yang tidak baik. Innallaha yaqbalu tayyiba. Allah akan terima perkara yang baik. Jadi sekurang-kurangnya kita tak tahu hari ni kita rezeki kita macam mana tuan-tuan. Kita doa, ya Allah pemurahkan rezeki. Tuan-tuan, saya amalkan doa ni. Di antara pesan lagi guru saya, Pak Lang saya tu, mak saya pun pesan, pagi-pagi baca Quran. Di samping doa tadi kan, pagi-pagi baca Quran. Dapat 2 ayat, 3 ayat jadi. Kalau payah sangat tuan-tuan, Fatihah. Kalau payah sangat, Yasin lah. Tanda nak mati dah. Macam itulah, payah sangat kan. Kok payah nak ingat surah apa, ambil yang mudah. Maksudnya baca Quran awal pagi. Tuan-tuan amalkan. Bila saya berpegang dengan, bukan kita i'tiqad dengan apa yang mereka sebut saja, bersandarkan kepada hadis Nabi kan, berdasarkan kepada ayat Quran kan, apa bukratan wa asila tu, sebut nama wa zakarallaha apa ayat tu, bukratan wa asila tu Ustaz kan, bukratan wa asila, ingat nama Allah pagi dan petang. Maksudnya kita jangan lupa. Kalau baca Quran lagi baguslah. Kalau kita ingat tasbih macam tadi, zikir, alhamdulillah. Tuan-tuan amalkan ya. Rezeki yang baik ni kita tak tahu bila, tuan-tuan. Baru-baru ni saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan sahabat rahimakumullah. Ni jadi dalam bulan Ramadan. Ni jadi dalam bulan Ramadan ni. Saya bukan nak bohong. Ni cerita betul. Bila kita buat sesuatu yang kita minta pada Allah, Allah akan makbul. Imma cepat, wa imma lambat, tu urusan Allah. Kita hanya minta je. Tuan-tuan, saya dapat satu tawaran untuk buat satu program, nilainya lebih kurang 15,000 sebulan ni. Siapa tak mau kan? Bisnes pun kadang tak boleh dapat 15,000 ni. Ustaz Nabi dapat 15,000. Ni cerita betul ni. Ni nak ditakdirkan Allah Ta'ala, keputusan akhirnya tak dapat kat saya, dapat kat orang lain. Kecewa itu ada. Bohonglah kata manusia tak kecewa. Kecewa ada. Tapi saya kuatkan hati bahawa kecewa itu hanya sekadar satu virus kecil. Jangan diperbesarkan virus itu. Takut nanti dia akan merebak, dia akan merosakkan akhlak dan juga kita punya minda. Saya betulkan balik bahawa rezeki daripada Allah. Kalau Allah tarik daripada saya rezeki ni, dan saya mesti ada rezeki lain yang Allah akan bagi. Percayalah tuan-tuan. Begitu hakikat dia. Kita manusia bisa kecewa. 15,000 tuan-tuan. Ceramah ni satu hari dapat berapa ringgit? Contoh. Darab nak bagi cukup 15,000 tu. Pagi, petang, tengah hari, malam. Apa lagi sebelum sahur, selepas sahur tu dia nak bagi cukup. Berarti kondisi untuk mencukupi dengan nilai itu terlalu banyak. Sedangkan saya sekali boleh dapat dengan nilai itu. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian. Saya yakin kalau Allah dah ambil ataupun Allah mengubah sedikit dari sudut konteks ni, mungkin Allah nak betulkan balik dari sudut niat kita. Kesilapan daripada saya sendiri mungkin bila tengok 15,000 ni, wah, clear. Jadi, kan, punya tak betul niat kita mungkin. Sebab itulah di antara benda yang kita kena buat. Lepas ni saya akan sebut tuan-tuan. Ya, saya betulkan balik. Minta, ya Allah, kalau betul rezeki aku di tempat yang sama, aku akan terima, ya Allah. Kalau bukan rezeki aku akan terima. Tak ada masalah. Yang penting kita adalah hamba Allah. Dan Allah tak pernah salah alamat untuk bagi rezeki. Dan rezeki untuk kita memang sentiasa ada. Cuma cara bagaimana kita nak dapatkan rezeki tadi. Ni antaranya doa. Ya, ni. Saya doa pada Allah, kemudian yalah buat biasa-biasa lah. Dan saya ingat bulan ini kan dalam satu hadis disebut bahawa Nabi adalah orang yang pemurah. Tapi Nabi jadi lebih pemurah, ajwadun nas. Nabi seorang pemurah, tapi dalam bulan Ramadan Nabi jadi lebih pemurah. Kita bulan Ramadan pemurah, bulan lain dia kuranglah pemurah tu. Kena ubah sikitlah lepas ni. Maksudnya bulan Ramadan ni kita tingkatkan.
Tuan-tuan, macam ni cerita dia. Mudahnya, main masjid ke, pergi shopping komplek ke, lalu ke tepi jalan ke, pergi bazar Ramadan ke, tiba-tiba ada tabung. Jangan tengok saja. Tahu? Dia kata, ustaz, sedekah ustaz. Ya, sedekah. Habis tu tak bagi. Tak, senyum tu kan sedekah. Saya senyum je kat tabung. Ada di kalangan kita lah yang dia orang buat video tu kan. Okey, tak apa. Tuan-tuan perempuan, apa yang ada pada nilai kita, pada nilai pada diri kita, tolong bagi walaupun tak banyak. Ada dua lubang. Ustaz lagi orang dengar. Balut dengan tisu. Ataupun balut dengan kertas. Takut masuk dalam tabung pula besi. Bunyi. Macam mesin macam peti telefon dulu ni kan. Angkat tu dua lubang. Oh, masuk kan. Takut orang sebelah tengok tu dia kedekutnya. Kod lah kan, kod. Tuan-tuan, perempuan, berapa yang ada tolong keluarkan. Ni saya nak pesan. Terutama kita orang Islam. Semalam saya jumpa seorang tu, dia cuba viralkan untuk nak dapatkan sumbangan beli van, tak silap saya, untuk anak yatim di Kuala Lumpur. Tak sampai satu hari 20,000 dapat. Saya nak beritahu apa? Kadang-kadang orang kita ni baik. Ni kata namanya yang kita tak tahu rezeki ni. Baik, tuan-tuan, saya amalkan apa yang guru saya pesan. Tiba-tiba saya pergi ke Masjid Mizan masa tu nak bawa kawan-kawan daripada PDRM, MKN, polis, hospital, kemudian Biupa, lepas tu JAKIM dan semuanya, nak cek kawasan masjid, nak dibuat satu majlis sempena dengan Hari Keputeraan Tuanku. Sebab waktu tu Masjid Putra tengah renovate, Masjid Negara dalam proses lagi renovation, Masjid Wilayah eskalator pun tak dapat approve lagi daripada JKR. So kita tak boleh buat apa lagi. Takat ni Masjid Mizan, tu cadangan. Jadi saya bawa mereka semua sampai dekat satu kawasan tu, kita duduk sembang, saya terpegang satu tiang. Pegang, tiang ni tiang apa? Rupanya tabung. Kan kalau pergi Masjid Mizan kan, dia macam tong tu kan. Ingatkan tong apa? Rupanya tulis bawah tu, tabung Masjid Tunku Mizan. Oh, kita baru perasan, tabung. Yang duk pegang tu lah. Tempat lain kita perasan, kita pegang ni, tabung. Terus saya teringat, kalau nampak benda baik jangan tunggu. Ambil duit. Kebetulan pula waktu tu memang tak ada duit warna biru. Ada warna merah, 3 keping. Kan? Duk fikir tak makan tengah hari. Kita fikir juga manusia. Keluar duit sekali lagi, duit aku nak beli apa? Kan? Ambil lah sekepin, apa? Tuan-tuan perempuan sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang berlaku ialah saya pun macam biasalah, sebab saya fikir kalau benda baik ni jangan tunggu, buat tak apa, memanglah kita akan berlaku defisit, pengurangan. Mana-mana ada bertambah kan, keluar kurang lah. Okey. Tapi betul kita pegang dengan tali Allah kan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kan. Barang siapa yang infak jalan Allah, Allah akan tambah insya-Allah tuan-tuan. Percayalah. Apa yang berlaku ialah petang tu, lama dah tak jumpa dengan abang ni. Abang ni dulu dia buat production house bersama dengan saya dengan Astro Oasis masa tu jemputan umrah. Ustaz dah tengok jemputan umrah Ustaz? Tak ada tu. Oi. Masa tu saya muda lagi. Lah ni muda agak. Maksudnya ustaz muda lagi. Masa tu tahun 2007 2008 Ustaz. Ustaz berapa umur masa tu? Belasan tahun. Sebelah. Oish, sebelah lagi kecil. Maksudnya yalah generasi tuan-tuan lah yang kalau tengok lah masa tu kan, kalau ada Astro okey. Jumpa balik tuan-tuan. Tiba-tiba telefon saya, Ustaz, saya ada satu projek ni Ustaz. Saya nak buat dengan Ustaz. Projek apa pula dah? Lama tak jumpa, tiba-tiba ada projek. Ni kami nak syuting untuk media sosial ni. Tapi kami nak ambil title macam Ustaz ni. Macam saya. Nak buat apa? Tak apalah Ustaz. Janji Ustaz setuju, kita jalan. Tak apalah, benda baik jalan je, tak masalah. Okey je, on lah. Okey Ustaz, tapi sagu hati dia, minta maaf lah, tak banyak lah, kecil je. Tak apa, saya bukan kira. Ada jalan, tak ada pun saya jalan. Kalau kan masalahnya kita ni apa pun daripada sebelum mati kita jalan dulu. Kan kalau jantung mati memang jalan lah. Kata Ustaz, Allah yarham Ustaz Iman kamu Ustaz. Tuan-tuan perempuan, apa yang berlaku ialah dia cerita saya, Ustaz, kita ada bajet lebih kurang 10,000 untuk Ustaz buat ceramah tazkirah 2 minit selama lebih kurang 24 episod. Boleh terima makan tak? Saya tak boleh terima makan. Bayangkan, maksudnya Allah nak bagi satu jalan mudah. Tuan-tuan nak 10,000 tu, panggil saya selalulah. Saya macam ni je tuan-tuan. Kalau saya main ceramah pun, tabung-tabung tu saya akan isi dengan duit tuan-tuan. Sebab saya tahu, saya main ni dengan duit daripada masjid orang lain. Saya main ke sini pula, duit tuan-tuan bagi, saya akan bagi pula kat masjid orang lain pula. So akan penuhlah tabung-tabung kita dengan derma daripada orang lain. Sebab saya nak bawa kebaikan tu.
Tu pesan juga daripada guru saya. Kadang-kadang orang tak tahu. Saya nak tunjuk ni bukan apa, bukan nak tunjuk baik dah. Bukan nak tunjuk baik. Kadang-kadang orang, ustaz banyak, ustaz ni berapa ringgit 100 kot. 100 itulah saya akan masukkan ke masjid ni. Bukan saya berkira, waktu lah tuan-tuan bagi. Kalau saya ada nilai lebih, saya akan tambah lagi. Sebab perjalanan kita tu dibawa dan disokong oleh tuan-tuan dengan doa. Tu je tuan-tuan. Saya ni panjang hayat sebab tuan-tuan. Macam tu juga dengan almarhum Datuk Harundin. Tuan-tuan cuba buka sejarah dia. Orang yang sakit jantung paling-paling koman 4 kali buat. Kan? Tu pun dah kritikal. Dia dah berapa kali? Hak yang kritikal tu 5-6 kali yang kritikal. Yang hampir semi kritikal ni dah ratus kali. Saya pun tahu lepas pada dia meninggal, anak dia cerita. Dekat IJN tu degupan jantung dah memang nak macam tu dah. Doktor dah panggil ahli keluarga duduk kumpul lah. Ni cerita anak-anak dia ni beberapa kali. Kita tak tahu. Dia kata kami tak mau cerita sebab takut mencuriga menimbulkan rasa kebimbangan di kalangan ahli keluarga. Dia tak cerita kami, tak apa insya-Allah palang okey. Tapi dalam tu dia cerita sebenarnya kami semua berdoa mudah-mudahan. Betul Datuk Arun kata apa? Selagi mana saya diperlukan dengan doa daripada orang awam untuk khidmat kepada mereka, selagi itulah aku minta Allah panjangkan umur. Allahu akbar. Kita hari ni Allah panjangkan umur sebab aku tak cukup lagi 4. Faham tak faham sudah? Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, itu yang kedua, rezeki yang baik. Berarti nak mulakan rezeki yang baik, doa dan buat benda yang baik. Yang ketiga, apa dia? Wa amalan mutaqabbala. Amal-amal yang diterima di sisi Allah. Amal ni bukan benda berat yang perlu kita buat sampai Allah nak terima. Yang kadang-kadang yang kecil saja. Bagi contoh, saya try masuk tadi kan. Saya jumpa 2-3 orang, saya jumpa anak muda tadi kat belakang. Assalamualaikum Ustaz. Memang saya kagum. Orang bagi salam tu, memang orang tu memang high respect lah. Jarang orang mula bagi salam, betul? Kita akan tunggu orang bagi salam baru kita sambut. Apa hukum bagi salam? Sunat. Wajib muttasil. Jawab salam baru wajib. Kenapa tuan-tuan? Walaupun namanya sunat, tapi itulah sunnah Nabi yang Nabi buat. Kita nak ambil yang wajib, sedangkan kita lupa yang sunnah yang Nabi buat adalah Nabi di antara orang yang paling mula-mula bagi salam bila jumpa dengan orang. Daripada budak-budak sampailah orang dewasa. Kita kena ubah lepas ni. Sebab tadi saya jumpa 2-3 orang budak-budak kat belakang saja. Saya pergi tandas ni. Dah masuk awal, pergi tandas basuh kaki malu. Keluar-keluar main jumpa 2-3 orang. Assalamualaikum Ustaz. Saya memang kagum bila anak muda bagi salam memang macam ni. Bukanlah sebab kita masuk TV. Masuk TV tu satu hal lah. Maksudnya cara dia tegur kita. Berarti jarang anak muda nak tegur orang tua. Kita orang tua tunggu mana. Saya baru nak bagi salam, dia bagi salam dulu. Maksudnya inilah perkara yang perlu kita suburkan. Sebab amal yang baik ni tak payah tunggu perkara yang besar. Tuan-tuan puan-puan sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang nak buat perkara baik. Siapa tuan-tuan? Ramai. Kalau boleh saya sebutkan pagi ni memang banyaklah. Satu je saya nak sebut kepada tuan-tuan. Mungkin nama ini kita jarang dengar. Abdullah bin Al-Haram. Abdullah bin Al-Haram. Siapa boleh cerita kat saya siapa Abdullah bin Al-Haram? Asal-asal jawapan kita haram, aku tak tahu. Mak gurau kan, gurau je. Sebab kita jangan dengar. Tak apa tuan-tuan. Jangan dengar, mengaku je saya tak pernah dengar Ustaz. Tak apa. Tak salah. Daripada rasa macam dah dengar. Mana? Tak apa tuan-tuan, ya. Abdullah bin Al-Haram adalah sahabat Nabi. Abdullah bin Al-Haram adalah ayah kepada Jabir bin Abdullah. Siapa Jabir? Di antara periwayat hadis yang banyak berdasarkan pada kedudukan ataupun orang yang paling rapat dengan Nabi SAW. Ya, Abdullah bin Al-Haram. Nama ni biasa aja, tetapi nama ni yang yang menjadi cerita di kalangan para ashabun Nabi. Apa yang berlaku ialah ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, semboyan diberikan menandakan akan berlaku satu perang besar, dan di sanalah terpanggil jiwa-jiwa mujahidin untuk berada di medan perang ketika itu. Semualah keluar bersiap siaga dengan alat-alat senjata dan sebagainya, dengan rohani dan fizikal mereka untuk keluar bersama dengan Nabi SAW. Sebab tidak ada yang terkecuali sebab mereka nak bersama dengan Nabi. Rugilah kita kalau hari ini kita orang datang ke masjid bersama dengan tuan-tuan guru kita, tapi kita tidak menghadiri ataupun tidak mengikuti mereka. Rugilah. Nabi SAW di mana saja dia berada, sahabat-sahabat akan sentiasa bersama. Sehinggalah Nabi masuk ke rumah, barulah sahabat-sahabat akan pulang. Kita hari ni Ustaz balik luar, tak apa.
Nanti kami ikut belakang. Kan? Tunggu kat kedai mamak Ustaz. Kita lah. Sama juga macam kadang-kadang kuliah kan. Duduk jauh-jauh semua. Kita ni sebab SOP. Ni yang jauh ni. 1 meter ni jauh ni. Tak apa, saya suka, tak ada masalah. Sebab orang kita ni, dia suka dua benda ya. Dia akan jadi ashabud dinding wa ashabud tiang. Tak apa. Duduklah mana, yang penting kita duduk dalam taman syurga, mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati. Kan, nasib baik tak ada katil, tak ada kursi. Tidak sekali dah dia lentang kat situ. Tak apalah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, apa yang berlaku ialah Abdullah bin Al-Haram ni turun ke medan perang, dah bersiap siaga nak turun ni. Tiba-tiba Jabir bin Abdullah, anak dia, nak ikut. Wahai ayah, nak ikut juga sekali. Ayah dia kata apa? Wahai Jabir, kamu adalah anak lelaki aku. Kalau kamu keluar, siapa nak jaga keluarga? Kamu galang ganti aku daripada rumah. Jaga mak, jaga adik-adik. Orang tak boleh pergi. Lagipun dia masih muda, belasan tahun ketika itu. Maka Jabir kata, tak apalah kalau macam tu, dah ayah kata tak payah pergi, aku tak pergi, aku akur. Walaupun dia nak bersama dengan Nabi. Anak muda ni nak bersama dengan Nabi SAW. Lepas tu saya kagum bila ada anak muda datang ke masjid waktu subuh. Ni di antara pejuang-pejuang yang hebat yang berada di bumi Malaysia, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah sekalian, apa yang berlaku dalam perang itu kita tahu. Berapa yang syahid? Allah Ustaz, syahid. Masa macam nak syahid pula. Berapa orang yang perang? Kalau perang Badar 313, perang Uhud berganda sikit. 1,000 orang. Kalau perang Badar 313 plus 313 lawan 1,000. Kalau di Mekah lebih kurang betul 1,000. Macam tak ngangguk je. Lupa Ustaz. Sahur-sahur tadi lambat Ustaz. Lambat sampai. Tak apalah, balik cari tengok. Berapa tentera Islam, berapa bilangan tentera Islam ketika itu yang berperang dengan tentera kafir Quraisy. Baik, tuan-tuan dan puan sahabat rahimakumullah. Apa yang berlaku, nak sebut berapa bilangan syahid yang duduk di dalam makbarah syahid tu. Kan? Kalau kita pergi di Madinah kan, dekat Jabal Uhud kan. Kita pergi dekat kawasan kubur atau makam tu, kan? Di pagar tu ada tulis situ makam bapa saudara Nabi, iaitu mu tak ingat ke? Allah, asyik baik haji tuan teringat Hamzah, kan? Hamzah orang sebut apa? Dia punya gelaran dia? Aiwah, ahsan tu. Saja nak refresh pagi-pagi ni, kan? Tak kena nasi lemak ke Ustaz? Jangan. Tadi sudah. Jangan lupa nasi lemak dah waktu ni. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Betul. Di antara 70 orang yang syahid itu adalah salah seorangnya bapa kepada Jabir bin Abdullah, iaitu Abdullah bin Al-Haram. Tuan-tuan dan puan sahabat rahimakumullah sekalian, dalam ramai-ramai itu di antara yang paling tragis kedudukan fizikalnya apabila diperlihatkan setelah mereka kembali ke medan perang. Lepas selesai perang, sahabat-sahabat Nabi datang balik ke medan perang untuk mencari dan mengesan, menjejaki jenazah para syuhada, ya, nak dibawa pulang dan nak dikebumikan. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan sahabat yang dikasihi sekalian, di antara yang paling sedih lah kalau disebutkan begini, paling sedih diperlihatkan akan keadaan fizikalnya ialah ayah kepada Jabir ini sendiri, yang mana hampir boleh diceritakan hampir dicincang lumat oleh puak-puak kafir, ya. Maka para sahabat Nabi yang lain bersetuju untuk tidak membenarkan setiap ataupun wakil ahli keluarga ataupun ahli keluarga itu sendiri datang untuk melihat wajah dia selagi mana kita tak settle lagi untuk kita selesaikan urusan jenazah dia dan kita nak bawa dia untuk kita untuk kita solatkan sahaja ketika itu saja. Sebab orang syahid tak payah mandi, ya, orang syahid tak payah mandi. Berita syahidnya Abdullah bin Al-Haram sampai kepada keluarga. Jabir sebagai ketua keluarga yang menggantikan ayah dia datanglah ke tempat yang dikumpulkan para jenazah syuhada ini. Maka sampai ke pintu tu, di antara sahabat Nabi yang lain halang dia. Wahai Jabir, maafkan kami tak boleh nak membenarkan kamu untuk masuk selagi mana kami tak selesaikan lagi urusan jenazah ini. Jabir kata apa? Aku anak dia, aku nak tengok ayah aku. Macam kita tuan-tuan, kalau ada ahli keluarga kita yang terdekat, contohlah kita duduk di Kedah, duduk di Kelantan, kan, duduk di Johor, tiba-tiba ada waris kita yang meninggal dunia,
Kita tahu perjalanan ini panjang, tambah-tambah PKP, kena pergi ke balai polis, minta izin dulu, balik rumah siap-siap pula kan. Nak balik pula mesti makan masa yang lama. Kalau ke Perlis makan masa lebih kurang 6 ke 7 jam. Kalau non-stop, kalau bawa lagi laju 200 km sejam, mungkin dapat 4 jam, 3 jam itulah. Sebab saya pernah naik kereta yang macam tu laju 3-4 jam. Saya mengucap je astagfirullahalazim, 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 itu je. Tu tak kira di padang pasir. Padang pasir masa saya pergi tahun 2010 naik GMC tu. GMC dia punya kereta tu kan, kereta jenis besar tu kan. Masa tu kami kena cover menteri. Menteri masa tu Datuk Seri Jamil Khair. Bayangkan daripada Mekah terus mai ke Madinah, pelas patah balik mai ke Jeddah, pergi balik ke Mekah dalam satu hari. Bayangkan daripada Madinah nak pergi ke Mekah boleh buat dekat 3 jam je. Tuan-tuan naik bas berapa jam? 6 jam. Saya buat 3 jam. Duduk atas tu, astagfirullahalazim. Baca macam-macam doa, macam-macam ayat Quran. Tuan-tuan perempuan, okay, balik cerita tadi. Bila Jabir, macam kita lah kan, maksudnya kita nak balik juga walaupun orang tu dah meninggal, jauh perjalanan, tapi tetap nak balik juga. Sebab apa nak balik? Walaupun kita tahu mungkin tak sempat nak kita tengok wajah dia, mungkin dah dikebumikan. Kita mungkin boleh tengok pun dekat tempat pembaringan dia kan, kubur dia, itu je. Tapi kenapa kita nak balik juga? Sebab kita sayang, kita cinta tu, kita nak balik juga. Jabir, anak dia, mestilah dia nak tengok ayah. Sahabat Nabi tak bagi, sehingga minta rayu dan sebagainya, tak dapat. Apa yang dibuat oleh Jabir? Jumpa dengan Nabi. Jumpa dengan Nabi, cerita dekat Nabi. Nabi kata apa kat dia? Pilah Jabir, tengoklah ayah kamu. Dengan izin daripada Nabi, bawa sampai jumpa sahabat ini. Sahabat-sahabat yang mendengar keizinan daripada Nabi, tak ada seorang pun yang akan menolak. Sila masuk. Bila dia nak masuk je, sahabat pegang tangan dia. Wahai Jabir, aku nak pesan pada kamu satu perkara. Bila kamu tengok wajah ayah kamu, jangan kamu menangis teresak-esak, jangan kamu meronta-ronta, jangan kamu jadi gila seperti kamu hilang waras akal fikiran kamu. Jabir kata, insya-Allah aku cuba. Tapi bila dimasuk ke dalam kawasan yang menempatkan para syuhada ini, sudah pastinya di sana melihat wajah ayah yang tidak seperti asal, tidak seperti semula jadi. Rasa sedih yang datang secara tiba-tiba, mengalir air mata. Namun apa yang dibuat oleh Jabir hanya mampu untuk meletakkan tangan di atas dahi dan letakkan dirinya di tepi dinding dengan keadaan dia menangisi pemergian ayahanda yang tercinta. Di saat itu Nabi SAW sampai. Nabi pegang Jabir, wahai Jabir, kamu jangan menangis. Jabir, kamu jangan menangis. Kerana saat dan ketika ini ayahanda kamu sedang berbicara langsung dengan Allah. Allah sedang berbicara langsung dengan kamu, dengan ayah kamu. Kamu nak tahu apa yang sedang mereka bicarakan? Jabir kata, wahai Rasulullah, kalau itu yang sedang berlaku, aku nak tahu. Sesungguhnya ayah kamu sedang ditawarkan oleh Allah untuk kembali di muka bumi. Sebab syurga dah tersedia di hadapan mata. Hanya satu langkah saja lagi. Setelah kamu dikebumikan, inilah tempat kamu yang seterusnya. Apa lagi yang kamu nak, wahai Abdullah? Abdullah kata apa dekat Allah? Wahai Allah, izinkan aku kembali ke muka bumi. Kalau kita tuan-tuan dapat peluang ni, rasa-rasa nak balik ke muka bumi, nak buat apa? Bertobat Ustaz? Ke nak tambah 4? Nanti kena sebat. Gua tu gua ya. Ni kita, maksudnya kalau kita diberikan tawaran tu, Allahu Akbar, kita tak tahu nak buat apa. Sedangkan Abdullah bin Al-Haram minta dekat Allah untuk dikembalikan di muka bumi, nak hidup balik. Cuba fikir dengan logik. Kenapa nak hidup balik? Rupanya kata Abdullah, aku nak balik ke muka bumi, aku nak hidup semula, dan aku nak kembali berjuang di jalan Allah, aku nak mati syahid kali kedua seperti ini. Nampak tuan-tuan? Jiwa yang macam tu hebat. Kita hari ni sama dapat tidur tu sedap tuan-tuan. Tak apa, Ustaz Nabi lambat cerita cantik lena. Tu kita. Bayangkan sahabat Nabi rasa syok, rasa lazat berperang sampai mati syahid. Allahu Akbar. Ni hebat. Tambah tu dalam bulan Ramadan ni kan, kita tahu perang Badar berlaku dalam bulan Ramadan. Nanti akan satu cerita, mungkin ustaz-ustaz lain akan cerita tentang perang Badar. Saya nak sebutkan berkenaan dengan ni, amalan mutaqabbalah ni. Tak habis gini. Ni mau mukadimah tuan. 7 kan. Kita hari ni cuti kan. Pukul berapa kita berhenti? Pukul 10 kan. Allah Ustaz, nak balik sambung Qailullah Ustaz ni.
Qailul lail ke qailun nahar, tak apalah, lagi kita sambung. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, maka perkara yang ketiga yang saya sebutkan berkenaan dengan doa tadi, iaitu kita minta walaupun perkara itu kecil. Nak bandingkan sahabat Nabi memang jauh berbezalah, ya. Yang mereka korbankan jiwa raga, korbankan harta, korbankan segala-galanya, bukan untuk diri mereka, untuk ummah, untuk Islam. Kita hari ni nak korbankan 5 sen pun susah. Apatah lagi berkira-kira, nak kira ni, nak bagi sumbangan dalam Malaysia ke luar negara pun tanya orang juga lagi. Kan ada orang tanya kan, mana satu lebih afdal, sedekah dalam negara ke luar negara? Oh, susah nak jawab. Dia benda tu dia, apa orang panggil ni, abstract jawapannya, kan? Tak apalah, yang penting tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, doa di antara kandungan doa tadi ada 3 benda yang kita minta. Mudah-mudahan pagi ni kita nak dapat ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang Allah beri kepada kita. Kita tak tahu ni. Saya nak cerita pada tuan-tuan lah, contoh kan. Hari ni sebab saya, apa istilahnya, itu minggu lepas saya balik Perlis, Ustaz. Mau cerita ni, Ustaz dapat entah negeri, dah balik kerja, ada buat shooting video klip. Shooting video klip kumpulan saya lah. Ustaz menyanyi tak? Menyanyi juga. Si Ustaz tadi pelawak lah. Nama dah sama. Pergi cukup seorang tu lah. Saya dekat sini lah. Nama sama, memang nama sama. Nabil Ahmad, dia pun Nabil Ahmad. Dia cuma Ahmad, Nabil Ahmad je. Saya Nabil Ahmad. Nama sama. Masuk TV Astro pun sama-sama. Masa tu Glamour pun sama-sama. Tahun 2008, 2009 kalau tuan-tuan tengok dia menang masa tu, saya duduk dengan jemputan umrah. Masa tu antara ranking yang terbaik lah dalam Astro Oasis. Selalu orang panggil call, ni Nabil Ahmad ke? Kita pun, ya saya. Cik Nabil, saya nak minta Cik Nabil berlakon lah. Ya, masa aku jadi berlakon? Berlakon apa tu? Drama je. Sekejap je. Tu pun dalam beberapa second je penampilan Cik Nabil. Sebab ni first drama yang kita nak ambil Cik Nabil. Tapi berapa Cik Nabil kita nak bayar? Tanya terus bayaran. Tu tak kira lagi iklan. Ni betul ni. Telefon saya, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ni Cik Nabil Ahmad di Astro, dari Astro kan? Aku salam. Ya saya. Masa tu saya tak kerja JAKIM lagi. Ya saya. Cik Nabil, saya daripada syarikat nak menawarkan untuk jadi iklan, model iklan kami, iaitu model iklan Superbike. Motor pun lama aku tak naik, nak naik Superbike Melati ni. Boleh ke tak kaki sampai ke tak? Lagi pakai seluar pendek dalam tu kan. Sebab model-model ni macam-macam jenis. Ketat tak ketat tak lagi. Lepas tu kita tengah fikir, tak apa Cik Nabil, tak apa Cik Nabil relax dulu. Sebab saya duduk tak apa Cik Nabil, saya nak tanya mas kahwin berapa Cik Nabil. Sebab kita nak buat tak lama, dalam 35 second je. Lebih kurang lah 30 ke 35 second untuk nak keluar iklan. Nak jadikan saya model untuk model Superbike. Kita pun sebenarnya saya ni tak pernah jadi. Ya tak apa, saya tahu. Allah, biasalah artis mana dapat kita orang macam tu, sebab baru menang masa tu. Jadi tak apa Cik Nabil, berapa Cik Nabil kita nak bayar untuk sagu hati Cik Nabil ni sebagai mas kahwin lah kita kata. Saya ni tak apa Cik Nabil, sebut je. Saya lalu macam ni lah Cik Nabil, saya letak 35,000. Bayangkan 35 saat buat iklan, dia bayar 35,000. Saya ceramah kat sejam. Waktu tu lah. Kalau aku jadi macam tu, bagus juga kan. Tak payah susah-susah cari maklumat lah, cari kesahihan fakta sebagainya, nak cerita pada tuan-tuan dengan konteks penyampaian lagi. Kalau aku buat macam ni lagi bagus. Macam-macam tuan-tuan. Tak apa Cik Nabil, nanti kita call balik ya. Tak apa Cik Nabil, fikir dulu apa kan. Sampai makan pun saya dah jadi macam apa? Tak keruan lah kan. Sampai orang rumah tengok bang, ni macam bang ni, siapa ni? Nak kahwin lain lah. Nanti tak dia fikir 35,000. Lepas tu cakap kat bini kan, orang rumah kan, kita ni tu orang kata orang lelaki ni dia punya stereotype dia macam tu. Dia tengok 35,000. Orang perempuan siapa bang? Tu sebutlah cerita ni apa, iklan ni nak ambil Nabil Ahmad apa semua. Lepas tu dia sekejap, lepas tu dia ambil bubur lauk orang. Lepas tu dia tanya, bang, rasa salah orang kot, tu Nabil Ahmad Raja Lawak kot, bukan abang kot. Lepas tu waktu fikir balik, lah, tak apa. Baik mengaku tak kira, telefon cakap, ya jadi. Sebelum dia betulkan konon ni, tiba-tiba tak telefon sampai ke sudah.
Memang betul lah dia tersilap nombor. Tu nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ya. Dalam hidup ni bahawa kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah bagi kepada kita. Jadi pagi ni saya nak tinggalkan hanya satu doa untuk kita amalkan. Walaupun 3 kandungan doa dalam satu doa tadi, tetapi mempunyai nilai pemberat untuk kita dalam hidup ni. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Kedua, kita nak rezeki kita yang baik-baik insya-Allah. Yang ketiga, kita nak semua amal-amal kita diterima. Sebab kita tak tahu berapa banyak amal kita yang diterima dan berapa banyak pula doa ni amal kita yang tertolak. Wal'iyadzubillah min zalik. Mudah-mudahan pagi ni dengan tingkatan masa yang sedikit ini. Dan di penghujung ni saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu perkara yang perlu kita buat berdasarkan apa yang saya kongsikan pagi ni. Sebenarnya saya nak sambung ni, tapi tengok dah tuan-tuan dan puan-puan dah rimas dah lipat jadah Tak apa, saya faham lah. Faham. Tak apa tuan-tuan ya. Sebab ni ada kerja lain lagi kan. Kita tumpukan kerja lain. Baik tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian. Kita tak ada apa-apa. Pada saya, kita tidak punya apa-apa. Walaupun kita punya harta, tapi harta itu bukan kita punya. Harta itu Ahmad Albab yang punya. Harta itu Allah yang punya. Kita ada isteri. Kalau kita tinggal isteri dan suami, kena abang belakang kamu. Ingat kita kan. Kalau kita tinggalkan dunia ni, di mana mereka? Mungkin mereka akan bersama orang lain. Mungkin mereka akan bersama dengan ahli keluarga, tapi tidak bersama kita di alam baqa, melainkan bertemu balik di yaumul qiyamah. Begitu juga dengan apa yang kita ada hari ni, kemewahan, harta, pangkat dan sebagainya, semuanya tak boleh kita bawa balik. Semuanya kita akan tinggalkan. Sebab tu sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, yang Nabi pesan dekat kita kan, kullu ibn Adam idza mata ibn Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Matinya anak Adam, terputus semua hubungan kecuali 3 perkara. Salah satu yang tadi, ilmun yantafi'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Yang kedua, waladun salih, anak soleh. Yang ketiga, sadaqatun jariyah, sedekah jariah. Ada tak dalam kandungan doa kita tadi? Ada kan? Ada yang saya ceritakan. Pertama, tentang anak yang soleh. Ada kan? Yang kedua, sedekah jariah tadi, yang saya kongsikan dengan tuan-tuan. Masuk sikit, dapat banyak. Tambah dalam Ramadan ni, tuan-tuan confirm masuk sikit, dapat banyak. Saya kagum. Saya cerita sekejap. Sebelum saya berhenti, saya nak cerita sekejap. Satu masjid dekat Samarahan ke? Kuching, Masa tu saya pergi tahun 2019. 2019, beberapa minggu sebelum Ramadan. Masjid tu asal masjid kampung, tapi diperbesarkan dengan nilai wakaf daripada orang awam. Besar, alhamdulillah. Dan tu imam tu asalnya orang Kedah ke orang Penang. Dia duduk sana, dia memang memakmurkan, dan orang pun setuju dengan cara dia buat tu. Dapat support daripada penduduk tempat. Masya-Allah, tabarakallah. Bila saya pergi ceramah tu kan, pihak masjid akan bagi tahu, Ustaz, kita nak lancarkan tabung lagi Ustaz. Ni kita ada sedikit lagi ruang kosong untuk nak bagi slot untuk iftar, buka puasa. Okey. Saya pun teranglah. Lepas tu lepas habis tu saya sembang dengan depa. Depa pun sebut. Saya kata, 3 minggu je nak penuh lah. Hebat juga. Ni orang Kuching, orang Sarawak. Saya maksudnya pujian ini kepada kita semua, dan ambil pengajaran bahawa orang Sarawak boleh buat macam tu, takkan orang Putrajaya tak boleh buat. Sikit lagi. Dia kata sikit lagi Ustaz. Saya tanyalah, satu malam berapa ratus yang diperlukan? Berapa ratus kan? Dia pun beritahu lebih kurang dalam 700 lah. 6 ke 700 macam tu. RM600, RM700. Maksudnya makan berapa orang? Tak Ustaz, tak. 700 tu kan RM700, 700 orang. Bayangkan buka puasa 700 orang. Kalau sini buka puasa ada buat buka puasa? Ada? Pack food Berapa paling banyak? Saya tanya lah. Berapa? 200? Cukup. Alhamdulillah. Banyak. Tak apa, curau kita. Nu masjid. Kan? Cover. Tak apa tuan-tuan. Jangan rasa malu. Benda buat baik ni tak apa tuan-tuan. 10 ke 20, 50 pun. Itu ada tanda bahawa tuan-tuan dan perempuan berusaha untuk buat kebaikan. Tuan-tuan di sana makan diberikan kepada 700 orang. Dah lah buffet. Buka puasa. Tu pun sikit lagi nak kusuk, sikit lagi nak habis. Tak apalah.
Oh bagus no, alhamdulillah. Ustaz, kita pun bukan hanya sekadar buka puasa, sahur pun kita buat. Oh sahur buat. Sahur jadi berapa? Kalau macam tu mungkin 100-200 ke? Tak, sahur tak banyak lah, lebih kurang dalam 1,500. Saya pun pelik. Saya salah dengar ke? Ada betul-betul Ustaz. Buka puasa, iftar 700 orang, kita bagi makan. Sahur kita bagi 1,500. Saya pelik je. Oh, buat hari Sabtu Ahad lah kot. Kan macam kita kan kadang Sabtu Ahad lah. Ataupun penghujung Ramadan kan, 10 terakhir tu. Tak Ustaz, daripada awal Ramadan sampai habis 1,500. Ya 1,500 Ustaz. Berapa Ustaz? Tak lah, banyak sangat memang. Berganda pada 700. Ustaz, sebenarnya di sini kita nak bagi peluang. Satunya nak bagi orang main masjid. Yang kedua, nak bagi orang dapat qiyam. Mainlah. Yalah, sahur takkan main pukul 5.30. Paling-paling kau main pukul 5 dah sampai. Nak beratuk lagi. Contoh kan. Persediaan makan tu. Jadi berarti orang kan datang paling tidak main iktikaf. Dapat tak nilai? Ni benda yang macam ni. Yang saya nampak, kena cerita kat geng-geng kita ni. Kan? Tambah geng-geng orang Putrajaya ni, orang kaya-kaya ni. Semua datuk-datuk ni. Yang bakal datuk pun ada. Datuk-datuk dah ada. Yang bakal datuk kan. Tak apalah. Tuan-tuan dan puan sahabat rahimakumullah sekalian ni, nak ambil ni rezeki yang baik dan amal yang diterima. Tuan-tuan buatlah kebaikan. Selagi kita hayat, kita masih ada di muka bumi, jangan sia-siakan. Biar satu masa pun nak dicatat keburukan, tak, ditampung dengan kebaikan. Nak dibuat keburukan, nak dibuat kesilapan, didatangkan dengan kebenaran. Apa yang kita buat? Tangan menyebut dengan kebenaran, kaki menyebut dengan kebenaran, mulut kita waktu tu dikunci, kan? Segala anggota lain akan membuktikan bahawa kita telah menzahirkan akan kebaikan dengan perilaku kita, mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, cukuplah saya rasa sekadar itu apa yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan berdasarkan satu hadis ini. Sebenarnya saya nak baca sikit dari ni, lepas tu baru saya nak masuk tajuk tentang Ramadan. Tapi tak apalah, bagi orang lain lah ambil Ramadan, saya ambil tentang doa tadi. Banyak-banyak pun tuan-tuan dah macam tepu, nampak macam keruk-keruk dai. Tak apa, cukup satu tu je. Balik hafal, tak boleh hafal buat lagu tadi. Tak boleh lupa Ustaz, buka YouTube, cari zikir Ustaz Nabil, lepas tu like, subscribe, done. Gitu. Orang sekarang ni macam tu. Tambah plus share, kan, naik rating tu tuan, saya dapat royalty. Begitulah. Tak, saya tak tahu sampai law tak ada royalty, tak apalah, yang penting tuan-tuan dapat ambil pengajarannya. Itu je saya fikir, untuk kebaikan. Apapun tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kita pada awal pagi ini sampailah selesai untuk sesi tazkirah kita. Saya mohon maaf kalau di sana ada keterlanjuran bahasa, salah sebutan ke, tak betul ke, ataupun mungkin terkena dekat siapa-siapa. Saya minta maaf banyak-banyak. Tak ada niat dalam hati saya ni nak kata kat siapa. Saya suka main surau ni, walaupun saya duduk ni dekat sempadan nilai jauh tuan-tuan main ni. Nak kira minyak pergi balik mau dekat 150. Tapi tak apalah tuan-tuan. Nak abang banyak nak abang apa tuan-tuan, seronok. Saya kalau seronok saya sanggup berulang. Kalau tak seronok tu bukan tak mau berulang, main ambil tak gurau tuan-tuan, gurau je. Selagi mana orang perlukan khidmat, selagi tu saya nak bantu. Macam itulah pesan daripada almarhum Datuk Dr. Harundin. Dia kata apa? Selagi mana orang minta khidmat kita, jangan nak tolak. Bukan kita tolak tu sebab kita rasa macam tak sanggup ke. Tolong cuba penuhi. Kan kata Nabi kan, pesan kan, apa? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan ataupun yang melepaskan beban di kalangan sahabat dia, kan, nescaya di akhirat nanti Allah akan melepaskan beban dia di akhirat. Ni kita nak ni. Saya nak, kadang-kadang orang berhajat, orang minta tu, Ustaz, saya nak Ustaz ni. Kadang-kadang last minute last call je. Dan saya selalu TV dengan radio selalu last call. Ustaz, kita nak untuk TV Ustaz. Boleh Ustaz esok? Macam tak saat ni ada seorang, siapa free pagi ni? Ustaz Nabil free tak? Kuliah subuh. Saya tanya kat mana? Shah Alam. Tak apa, saya kat Putrajaya. Nampak tak? Kadang-kadang tu orang mudah nak minta tolong. Bila kita mudahkan orang, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Saya doakan untuk tuan-tuan dan tuan-tuan doakan juga untuk saya. Selagi mana Allah bagi khidmat ini, peluang kehidupan ini, saya akan memberikan khidmat untuk semua, insya-Allah. Atas nama Allah, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Di penghujung ni saya rasa jom kita angkat tangan sikit. Kita baca doa, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati, insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. وثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. سيروا على بركة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.